Salam sejahtera, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi minda anda. So, episod hari ini adalah kita akan cerita lebih banyak tentang sukan rugby, sukan berpasukan. Okey, so kita ada tetamu khas kita juga pada hari ini. Kita ada Philip Liu. Terima kasih Philip bersama-sama kita pada hari ini. Apa khabar? Khabar baik Aruna dan juga khabar baik semua. Semoga adik-adik sekalian semua sihat dan sejahtera pada masa ini. Alright, okay. So kalau kita sebut pasal sukan-sukan berpasukan ni kan, kita ada banyak sukan-sukan yang sebenarnya yang kita kata memang kita hebat lah sebenarnya kan. Betul tak? Macam betul. Sukan rugby ni pun sebenarnya kita adalah pemenang pingat emas di Sukan SEA 2017. Julung-julung kalinya ya. So rasa 2017 adalah tahun yang bertuah untuk kita. Betul lah kan? So sukan rugby ni antara sukan lelaki. Of course wanita pun ada sebenarnya. Okey, tapi kalau kita tengok asal dia banyak pelibatan daripada lelaki juga. Sukan atlet-atlet lelaki dan perempuan pun masuk. Okey, right. Sebenarnya ramai atlet-atlet netball pun ramai yang berpindah kepada sukan rugby sebenarnya sebab hampir balingan dan sebagainya mungkin boleh digunakan. So sebelum tu boleh Philip cerita tentang sedikit tentang sukan rugby itu sendiri sebenarnya. Seperti yang kita mention tadi, banyak yang kita buat adalah kepada lelaki yang main rugby. Tetapi perempuan, especially tim perempuan kita menang pingat gangsa semasa 2017 punya SEA Games. Okay. Dan tim lelaki menang emas. Kita memang bangga dengan pencapaian kedua-dua tim kita. So untuk rugby, sebenarnya rugby boleh dibagikan kepada dua. Rugby 7 sepasukan dan rugby 15 sepasukan. Untuk 7 pasukan, dia ada perbezaan dia adalah 7 orang. Okey. 15 pasukan, 15 orang. Dan masa, ada jangka masa yang mereka main untuk 7 pasukan yang kita akan highlight pada hari ini adalah 7 minit saja satu half. So 2 half, 7 minit, 7 minit. So masa akan berlalu dengan cepat. Untuk 15 pasukan, dia akan main 40 minit satu half. Dan lagi satu, daripada point, dua-dua pun sama. Jika you boleh ambil bola dan letak kat try line, try itu 5 point. After you dapat try, you boleh dapat satu conversion. Conversion 2 points. Sekiranya you score satu drop goal atau satu penalty, dia adalah 3 points. Untuk kedua-dua event, 15s atau 7s, point akan sama. Point yang sama. Kalau macam tadi Philip cakap conversion tu sebenarnya bila kita dah touch 5 point tu, kita akan diberikan ada satu jarak di mana kita ada goal post kan. Kita ada goal post diorang yang agak berbeza sikit dengan ada 2 tiang yang panjang tu kan. Alright, so kalau conversion tu yang disebut adalah bila kita sama ada kita letak bola tu dan tendang ataupun kita kick. Okey. Untuk 15s itu adalah you akan letak bola. Itu play sport. Okay. Tapi untuk 7s, conversion dia adalah you terus drop goal. So maksudnya you sepak dan masuk gol lah. So ini adalah antara perkara yang menarik lah untuk sukan rugby itu sendiri sebenarnya kan. Ada banyak lagi aksi-aksi lasak sebenarnya kan daripada sukan rugby ni. Alright, okay. So terima kasih Philip. Kita dah banyak cerita pasal kita punya scoring ataupun apakah perbezaan antara 15 dan 7 sebelah ni sebenarnya. So adik-adik jangan ke mana-mana. Selepas ni kita nak tahu lebih lanjut tentang apakah isu dan keperluan psikologi sukan untuk sukan rugby. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok apakah itu sukan rugby sedikit. Of course, yang menarik adalah bila saya dengar bila Philip kata
7.11 dengan 15.11 ni perbezaan waktu dia sangat berbeza. Satu main untuk 7 minit, satu lagi main untuk 40 minit untuk 11 sebenarnya. So ini yang bila saya tengok macam ada banyak strategi-strategi yang berbeza. Walaupun atlet ni dua-dua boleh bermain untuk dua-dua pasukan, tetapi strategi pasti berbeza. Keperluan psikologi dia pasti berbeza dan saya pasti isu-isunya pun berbeza. So kita nak balik semula kepada Philip supaya kita nak tanya dengan dia. So selalu bila Philip bekerja dengan tim-tim rugby ni ataupun pasukan rugby ni, apakah isu-isu yang selalu timbul dari segi untuk keperluan psikologi dia sebenarnya? Okay, boleh. So, majority of seminar tugas adalah bekerja dengan 7 pasukan untuk tim Malaysia. Sejak daripada 2015 sampai sekarang, saya pun bekerja dengan tim 7 pasukan untuk tim lelaki dan perempuan. Antara yang kita nampak, especially dari psikologi, sebab dia adalah satu sukan berpasukan, tak kisah Sevens ke atau even 15, adalah elemen komunikasi. Sebab dia akan involve banyak orang, teammate anda, coaches, pegawai. So, tak kisah you main untuk 7s atau main untuk 15s, komunikasi adalah satu aspek yang tak dapat dinafikan, mainkan peranan yang sangat-sangat penting. Betul, betul. Saya agree sebab saya pun daripada sukan berpasukan ni kan. Sebab kita bermain bukan hanya seorang, kita bermain bersama untuk mencapai objektif yang sama. Betul. So bila kita salah bercakap, salah komunikasi atau informasi yang disampaikan tak betul, terutamanya saya rasa 7.11 ni dengan masa yang singkat, 7 minit saja. Every single communication yang kita sampaikan, kita nak buat decision tu betul, kena penting betul kan? So apart from the communication, apa yang kengkangan yang selalu Philip nampak sebenarnya? Lagi satu adalah sebab sukan rugby ini memainkan sukan yang sangat lasak bila tengok tackle. Especially jika kita nak mention sikit tentang dia punya cara permainan. Untuk 7 atau 7 pasukan, bila kita minta scrum, adalah 3 orang je. 3 orang for that scrum. Okay. Tetapi untuk 15 is 8 people for that ramai. scrum. So the toughness, yang ketahanan motor dan ketahanan mental itu juga mainan peran penting. Dan seperti apa yang mention oleh Aruna, sebab jangka masa yang pendek. Dalam 7 minit satu quarter, maksudnya masa juga singkat. Sekiranya you nak dapatkan skor yang besar atau you nak dapatkan satu skor untuk nak qualify ke round seterusnya, you kena rush. Betul. Tapi bila anda rush, game plan anda pun masih kena tetapkan lagi. Betul. Macam mana you nak uruskan mental anda dan uruskan emosi anda untuk handle. After dapatkan try, after dapat conversion, you start balik. Macam mana you buat? Benda itu juga mainkan peranan penting dan itu adalah antara elemen yang sangat-sangat penting terutama dalam sukan rugby. Betul, sebab tadi macam bila saya berborak dengan Philip tadi pun, bila dia cakap sebenarnya untuk 7.11 ni kita kadang-kadang kita nak pastikan yang conversion tu buat dengan betul. Kalau tidak, kita mungkin pihak lawan boleh kejar kita dengan cepat. So maksudnya setiap satu pergerakan ataupun keputusan kita sepatutnya perlu lebih detail lah. Maksudnya kita kena tahu apa yang kita boleh kita kata berhati-hatilah sebenarnya. Tapi mungkin dalam sukan ni tak elok sebenarnya kata nak berhati-hati sebab kita nak main all out. Kan, betul tak? So tadi kita dah tengok dah sebelum sedikit tentang apa keperluan, terutamanya kita nak cerita lebih banyak tentang 7.11 sebenarnya. Sebab ini adalah satu sukan yang di mana kita nampak ada banyak peluang yang atlet-atlet negara kita boleh menyumbangkan pingat di peringkat yang lebih tinggi sebenarnya. Dan saya pasti adik-adik ni pun ramai yang berminat kan nak pergi kepada 7.11 ni. Of course kita pun nak pastikan yang 15.11 tu pun sama naik kan, betul tak? Alright, okay. So kalau kita nak pergi kepada keperluan psikologi sukan, apakah keperluan psikologi sukan? Tadi macam kita dah katakan, komunikasi. So apakah komunikasi yang berkesan untuk mereka sebenarnya? Dalam komunikasi, kita boleh bagikan kepada elemen CSI. C maksudnya clear. Adakah information yang diberikan itu boleh senang difahami tak? Sebab kadang-kadang you boleh cakap banyak tapi orang tak faham. Teammate anda tak faham, coaches pun tak faham. Seperti yang kita boleh bagi satu contoh, pada 2017, masa kita lawan Indonesia dalam game yang terakhir. Kita tahu jika kita nak layak ke final, kita kena menang dengan skor yang besar. Mungkin lebih daripada 80 mata. Tapi yang kita cakap, it's only 7 minutes per half. Betul. Selepas dapat conversion, selepas dah try, kena balik. Kena cepat. Dan benda itu, sekiranya information itu tak clear, you boleh ambil masa sendiri, mungkin peluang untuk dapatkan skor yang besar itu tak dapat. Betul. So oleh itu mainkan peranan penting, itu adalah clear. S stands for simple. Bila ada pressure, bila dalam tekanan yang tinggi, sekiranya you masih berikan information yang rumit sampai otak you pun dah stres, macam mana kita boleh fungsi? Oleh itu selalu bila under pressure, kita akan cakap make the information simple. Betul. Apa yang sepatutnya buat atau yang kita sudah cakap back to basic. Alright. Benda yang kecil, benda yang simple adalah yang benda yang you nak fokus on. And finally, I stands for important. Apakah information yang paling penting yang you nak fokus on?
Kita tahu memang ada banyak elemen-elemen, aspek-aspek you nak fokus on, tetapi kita apa elemen yang you nak pentingkan dan juga prioritize pada masa itu. What do you want to do? How you want to win, how you want to play. Macam mana game plan anda. So CSI ni adalah amat penting dan banyak diterapkan dalam sukan berpasukan yang saya pernah jaga. Oh, okey. Nampak tak? Dia macam dah macam, saya rasa macam CSI ni dah macam kalau siapa yang peminat-peminat crime scenes investigation ni, inilah nama dia singkatan dia kan. Saya rasa pasti adik-adik dah boleh ingat lepas ni CSI. CSI maksudnya clear, simple, important. Nah, maksudnya pastikan adik-adik pun dekat rumah sekarang ni bila nak bagi arahan kepada sesiapa, pastikan bagi arahan yang tepat. Okey, yang keduanya bagi yang simple. Jangan rumit sangat. Padahal nak minta suruh ambil barang je. Dia punya putar belit macam nak pergi ambil apa je contohnya kan. Yang kedua adalah important. Apa yang penting sahaja. Betul tak? Yang tak penting tu kita lupakan tepilah. So dalam sukan ni terutamanya yang 7 minit saja. Macam Philip cakap tadi kan, kita nak dapat skor yang besar, maksudnya everyone have to play role dia masing-masing. CSI. Okey, tadi kita dah cakap CSI. Saya rasa pasti adik-adik lepas ni dah boleh ingat dah CSI lepas ni kan. Okey, tadi kita dah cerita pasal CSI kan. So apa lagi elemen-elemen yang terutamanya macam sukan yang lasak ni kan. Sukan rugby ni sukan yang lasak. So macam mana kita nak macam pastikan yang kita balik semula kepada aggressiveness kita yang optimum lah kita kata kan. Alright, boleh tak Philip cerita lagi? Boleh. Setiap kali kita bila dengar tentang sukan rugby, kita akan kaitkan rugby dengan aggression. Betul. Kuat. Oleh itu kita boleh mention tentang satu elemen panggil resilience. Okey, betul. Resiliency itu bila selalu kita tanya, apakah maksud resilience? Selalu orang beritahu saya, oh, jangan gentar, jangan takut, jangan kalah, jangan jatuh. Tapi dalam sukan, dalam kehidupan, especially dalam sukan rugby, jatuh, kena tackle itu benda yang biasa. This is part and parcel of the game. Betul, sampai hilang ingatan pun ada sebenarnya kan, betul tak? Setiap kali scrum, setiap kali bila tackle mesti ada, you akan jatuh. Resiliency bermaksudnya, walaupun you jatuh, you akan bangkit. Every single time. Even 7 minit ke atau 40 minit untuk 15, benda sama. Betul. Resiliency yang kena ada setiap kali anda menghadapi kesukaran. Setiap kali anda menghadapi cabaran, you masih akan bangkit dan you akan cuba lagi. Okey, betul. Sama dengan kita nampak untuk rugby, setiap kali bila you dapatkan bola, you nak cuba untuk dapatkan advantage. You akan push kepada pihak lawan punya tempat. Pihak lawan akan tackle you. You akan jatuh, you akan bangkit lagi. You nak push lagi. Itu benda yang akan berpusing-pusing sampai you boleh dapat try. Dapat touch on. Yes. Sebenarnya ini sukan yang saya rasa memang sangat sesuai kalau kita nak gunakan resilience sebenarnya. Betul. Daya ketahanan yang sangat tinggi sebenarnya. Bila apa? Sebab macam Philip cakap tadi lah. Biasa dalam sukan ni bila kita kata tak boleh nak gentar, tak boleh nak takut dan sebagainya. Tapi ini adalah satu emosi yang biasa untuk setiap manusia. Tetapi kita lupa nak cerita sebenarnya kalau kita takut macam mana kita nak atasi benda tu. Kalau kita rasa gentar macam mana kita nak atasi benda tu. Kalau kita jatuh macam mana kita nak bangun. Itu yang sebenarnya kita nak tengok, betul tak? So kalau atlet-atlet biasa yang dah jatuh, contohnya kita ada yang body size yang besar-besar sikit, ada yang ayam serama sikit kan, dia akan lari, laju dan sebagainya. So kalau let's say kita boleh menggunakan teknik-teknik yang betul, untuk nak memastikan kebolehan kita untuk bounce balik. Right, okay. So ada lagi tak Felix nak tambah lagi macam untuk resilient ni? Sebab saya memang minat lah dengan resilient ni sebenarnya. Kita boleh touch up sikit tentang resilience adalah persepsi atlet terhadap pihak lawan dan juga diri sendiri. Betul. Yang seperti apa yang Aruna cakap, memang dalam sukan rugby, saiz badan memang memainkan peranan yang penting juga. Betul. Boleh kita nampak ada especially macam tim macam Fiji, England, mereka memang mempunyai badan yang lasak. Betul. Macam mana kita nak cuba untuk menggunakan kelebihan yang kita ada untuk cuba untuk memberikan cabaran kepada mereka. Betul. Sama seperti yang kita cakap kepada atlet-atlet, kita seharusnya berani untuk bermain. Kadang-kadang kita akan berasa takut, kita akan berasa gemetar. Itu adalah emosi biasa yang kita akan hadapi. Tetapi dia tak akan stop kita untuk mencuba lagi. Betul. Betul itu bagi adalah kenapa kita nak fokus kepada resilience. Jatuh, bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Ini adalah kita nampak terutama dalam sukan ini. Betul. Sebab dia memang ada banyak tackle, memang banyak push. Dan juga tackle yang kita nampak memang berkait rapat dengan sukan dan juga berkait rapat dengan kehidupan kita. Alright. Tapi kalau macam saya nak sentuh sikit pasal resilient ni pun sebenarnya, selalunya kita kata okey kita jatuh, kita bangkit balik. Tapi bila kita nak bangkit balik tu, kita kena ada ubah sikit. Kita ada satu cara di mana kita ada pengubahan sikit. Kita nak upgrade sikit ourselves dalam daripada situ supaya kita tak langgar dinding lah kita kata kan. Asyik buat salah yang sama je, kita tackle kat tempat yang sama je contohnya. Ataupun kita tahu orang tu saiz besar, yang kecil pula yang pergi langgar contohnya. So maksudnya kita boleh bangkit balik tapi dengan ada penambahbaikan. Betul tak? Penambahbaikan boleh daripada segi fizikal, maksudnya contohnya you ada recovery yang
betul. Ataupun quick thinking. Kan, saya rasa dalam rugby ni yang paling penting adalah quick thinking. Macam mana kita nak mengelakkan kita punya opponent tu supaya kita nak sampai dekat pihak lawan punya tempat dan kita buat touchdown. Betul purpose. tak? Lagi satu purpose. Betul. Yang seperti macam tengok daripada sini kita nampak peluang tu tak ada. Macam mana you nak berubah dari sini untuk attack ke sini? So itu adalah apa yang mention by Aruna tadi, decision making, quick decision making yang mungkin boleh cari peluang atau cari ruang yang boleh exploit, terutama dalam situasi-situasi dalam sukan. Alright, okay. Tadi saya rasa memang menariklah kita dah cerita banyak pasal perkara ni. Saya mungkin nak sambung lagi banyak sikit pasal purpose ni, tapi adik-adik jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ni, kita akan cerita lebih banyak tentang purpose dalam sukan rugby ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Boleh Philip tambah lagi tak pasal purpose yang cerita ataupun tujuan kita dalam rugby tu sebenarnya? Boleh. Selain purpose yang kita mention tadi adalah mungkin tentang goal dan juga target yang apa yang diset, yang dah dibincangkan dan disediakan oleh coaches dan juga tiga atlet. Dalam sukan itu, dalam setiap game yang kita main, apa sebenarnya taktikal yang ingin diterapkan? Oleh itu, apakah purpose setiap play yang kita panggil purpose of play? What do you want to achieve? Apa yang sebenarnya you nak capai pada game tersebut? Mungkin ada di antara mereka mungkin akan terdetail apa purpose yang nak capai pada 2 minit pertama. Betul. Adakah jika dalam 2 minit pertama, jika you dah dapat try, you dah dapat conversion, macam mana cara you akan main? Adakah you masih main open? Atau mungkin pihak lawan dapat try? Itu memainkan peranan yang sangat penting, terutama dalam macam mana you nak menguruskan game tersebut dan juga mengekalkan taktikal yang boleh buat dalam game. Betul. Saya agree dengan apa yang Philip cakap tadi sebenarnya kan. So maksudnya kita dah ada purpose, kita dah tahu apa tujuan kita dan seterusnya adalah game plan kita. Kan banyak kita cerita pasal game plan dan sebagainya. So tadi macam boleh tak sebelum kita nak mengakhiri kita punya episod hari ni, saya nak dengar banyak lagi daripada tips-tips untuk adik-adik kita dekat rumah di mana yang Philip boleh pesan supaya mereka dah boleh mula buat daripada sekarang sebenarnya. Okey, kita start dengan element of resilience dulu yang kita mention dulu. Dengan kebangkitan, jatuh bangkit, tapi jatuh bangkit setiap kali you bangkit ada purpose. Betul. Mungkin purpose itu mungkin beza, mungkin purpose itu sama, tetapi mungkin usaha yang beza, motivasi yang beza. Itu bergantung kepada keadaan dan juga individu. Okay. Yang kedua yang kita mention at the start adalah CSI, berkaitan dengan komunikasi. Betul. Yang T stands for clear, S stands for simple, I stands for important. Elemen-elemen ini yang mampu diterapkan dalam komunikasi, dalam sukan dan juga dalam kehidupan. Macam mana untuk make sure you punya information itu clear, betul, senang difahami. Betul. S stands for simple, mudah difahami, betul, mudah diterima oleh orang lain. Dan finally, important. Adakah information yang bagi, maklumat yang bagi itu penting. Sangat penting dalam situasi tersebut. Okay, right. Very simple and very easy apa yang Philip sudah cuba sampaikan. So kalau adik-adik dekat rumah ni dah boleh jadi CSI lah lepas ni kan. Pastikan yang information yang anda sampaikan kepada sesiapa juga dah boleh dijadikan sebagai ikut format ni. Ikut format CSI. Clear, simple dan important. Okay. Apakah teknik yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan rakan anda? Sila jawab. Okey, itu sahaja untuk hari ini dan terima kasih Philip kerana dapat bersama-sama kita pada rancangan Minda Juara pada hari ini. Dan sehingga kita jumpa di episod akan datang, saya Aruna dan ini Minda Juara.
KPM